Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adam Korili bin Abdullah. Nama Cina saya Lee Chun Kui. Itu dia. Ya, baik. Saya dekat hari ni saya nak berkongsi sikit pengalaman saya lah sebenarnya. Bukan saya nak buat orang menangis atau bergembira, dan bukan nak menjadi ustaz ni segera. Di sini saya nak berkongsi pengalaman. Jadi baik, saya dari kecil saya banyak berkawan dengan orang Melayu sebabkan mendiang saya seorang tentera. Jadi bila saya duduk dekat camp, ialah kita boleh kira berapa kerat sangat orang Cina, ya. Jadi saya dah bergaul dengan ramai orang Melayu, hari-hari dengar azan, dan mak bapak saya tak pernah tutup TV bila azan. Memang dibiarkan, ya? Memang biarkan sampai habis. Lepas tu saya seronok dan sangat sayu bila dengar takbir raya. Setiap tahun saya akan bangun subuh dengan takbir raya sampai habis, baru saya tidur balik. Daripada kecil. Subhanallah. Walaupun saya tak faham apa maksudnya, tapi saya akan melelehkan mata. Pernah tanya tak pada siapa? Pernah masa tu, tapi saya dah lupa lah masa tu kecil kan. Dia tak melekat sangat. Jadi kawan baik saya pun sebelah rumah je, anak ustaz. Anak ustaz. Anak ustaz. Saya banyak ajar dia macam mana nak lastik burung masa kecil. Nakal ni. Biasalah. Lepas tu yalah, biasa kita duduk kat kampung, jadi ada sungai-sungai, mandi sungai dan semua. Pada satu hari saya agak tertarik, masa tu dah nak masuk waktu asar. Jadi dia cakap, dia panggil saya Lee, jom balik. Ya, kenapa? Saya nak semayang ni, apa nanti saya nak azan. Sebab saya tak tahu masa tu dia panggil muazzin ataupun Bilal. So dia kata, jomlah, saya dah lambat ni. Okeylah, bergegas jugalah balik. Balik dia tak balik rumah, dia terus pergi ke masjid. So dia pun ambil wuduk. Saya buka sebelah dia, tengok macam ni, dia ambil cuci muka, tangan tu. Sebab saya tak tahu, yang tu saya tak tahu adalah wuduk. Jadi dia dah pun masuk kat dalam. Dia kata, Lee, kau kena duduk kat sini, kau tak boleh masuk. Kat luar lah. Dekat luar kau tak boleh masuk. Nanti ada orang marah. Jadi dia pun masuk dalam, dia pun azan. So lepas azan tu, imam pun masuk. Imam nampak saya kat tepi tangga. Ini anak Sarjan Lee. Ya tuan. Patut duduk sini boleh tapi jangan buat bising. Nanti orang nak semayang. Biasalah. Okey, lepas tu semayang tu semua. Yang bestnya, imam tu tak marah saya, walaupun dia kenal bapak saya kan, tapi dia tak pernah marah saya, dia tak pernah halau saya pun. Dia kata tak apalah, nak main kat sini boleh, tapi bila orang tengah semayang jangan buat bising. Dia izinkan. Lepas tu habis je solat tu semua, cakap, Rim, tadi tu suara kau lah, aku azan tadi. Oh ya ke? Okey. So macam biasa. Jadi bagi saya, Islam ni daripada kecil saya dah mula mengkaji. Mengkaji dari sudut mana? Dari sudut macam kenapa makan kena bismillah, kenapa kena semayang, kenapa kena mengaji. Sebab dekat camp kan ada sekolah. Orang panggil apa? Sekolah apa tu? Agama rakyat Sekolah agama rakyat. Kan dekat camp mesti ada satu sekolah kan. Jadi masa tu adik saya pun belajar alif bata. Berapa orang adik-beradik sebenarnya kau ni? Saya 10 semua sekali. Anak berapa? 10 semua. Saya yang kelima. Anak yang kelima. Memang anak kelima selalu berbeza daripada yang lain selalunya. Kan. Jadi adik saya pun belajar alif bata. Jadi saya daripada situ saya tertariknya sebab takbir raya, hari-hari kita dengar azan 5 kali satu hari, satu malam. Jadi yang buat saya nak dengar terus-terusnya sebab mak bapak saya tak pernah halang saya dengar azan, dan tak pernah tutup TV pun walaupun azan. Jadi saya rasa pelik lah, kenapa mak saya tak pernah tutup TV kan. Bapak saya pun biar macam tu je. Okey, lepas tu bila saya dah agak dewasa sikit, remaja lah kononnya, remaja. So bila saya remaja, biasalah saya seorang survivor sebenarnya. Okay, saya nakal sebab saya tak habis darjah 6. Saya tak habis sekolah. Jadi
Saya menghabiskan masa saya untuk mencari duit. Saya bukan tak sekolah, walaupun saya tak habis belajar, tapi saya bukannya pergi melepak sana, melepak sini. Maknanya cari sesuatu jugalah. Yes, saya jadi caddy. Caddy golf. Caddy golf. Jadi dia ikut tuan yang nak main tu berapa lubang lah. Jadi kita berapa lubang kita dapatlah berapa tu semua. Lepas tu saya boring nak jadi caddy, saya pergi kerja kontrak. So kerja kontrak daripada gaji saya, dia bayar saya RM10 satu hari sampailah RM28 satu hari. Besar lah gaji besar tu. Jadi saya tak membazirkan masa saya untuk melepak. Saya mencari duit dan saya mencari sesuatu yang manfaat. Dan alhamdulillah saya umur saya 11 tahun saya dah mula datang ke Kuala Lumpur. Saya bekerja dengan abang saya yang nombor 2. Sebab kontrak jugalah. Jadi di situ saya mula bercampur dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan Cina. Masa tu ramai kawan Cina lah. Sejak tahun 82 saya dah mula belajar menari. Masa tu breakdance dah masuk kat Malaysia dah. Kan? So saya belajar menari. Lepas tu saya fikir macam mana saya nak cari duit lebih. Jadi saya masuk semua competition dalam KL ni. Tak kira lah apa kelab sekalipun, kan. Saya masuk je. Masuk sebab saya nak cari duit sebenarnya. Bukan nak menang, nak bangga, tak ada. Dapat nama bukan ya. Tak ada. Okey, lepas tu dah campur. Ada satu hari ni, ada seorang ni datang kata, this is my card. I like the way you dance and I like your style. Dia kata, boleh tak kalau join company saya? Saya buat company untuk buat show, buat persembahan. Saya pun okey lah, saya pun try. Besoknya pergi office dia, saya cakap okey, saya try. Masa tu dia satu show bayar saya dalam RM60. Okey, lepas setahun saya dapat satu offer lagi dari satu company yang lagi besar. Dan dia cakap, would you like to join my company? And this is my card. So bila dah masuk company yang kedua ni, lama sikit, saya sign 3 tahun. Saya sign kontrak 3 tahun. Lepas tu banyak saya belajar daripada situ. Saya ke banyak tempat saya pergi ke Christmas Island, saya pergi ke Jakarta untuk buat performance tu semua. Jadi bila saya dah tahu dalam entertainment ini, saya diberi peluang untuk jadi seorang koreografer dekat RTM. Lepas tu RTM ramai Melayu. So saya pun biasalah campur orang Melayu tu semua, lepas tu cara dia orang kadang-kadang baca doa tu semua sebelum buat persembahan tu semua. Dari situ saya dah tertarik. Ini macam dah dekat dah ni kan. Dah dekat saya dengan Islam ni kan. Jadi tak apa, saya pun masih campur lagi. Lepas tu saya mula shooting, mula jadi seorang pelakon tahun 1998, tak silap saya. Jadi 99 saya dapat satu offer filem, iaitu Spinning Gasing. Filem pertama saya. Lepas tu saya campur ramai budak-budak Melayu, penari-penari tu semua. Jadi pada satu hari, saya sebenarnya saya dah lama cari apa sebenarnya yang saya nak. Ya, selama 38 tahun saya mencari. Saya memang saya asal daripada Buddha, keluarga saya Buddha. Jadi saya masih mencari lagi apa yang agama yang betul-betul boleh saya pegang. Jadi pada satu hari saya dah biasa campur dengan orang Melayu. Saya dah selalu dengar orang mengaji, saya dengar orang baca Quran. Sayu hati tu dengar, tapi walaupun saya tak faham, hati tak saya faham tapi dapat rasa. Dapat rasa. Sebab dia dapat rasa daripada dalam kan. So saya sayu, saya dengar. Pada satu hari saya cakap, ini silap-silap saya akan masuk Islam juga kot ni. Dapat rasa masa lepas tu kawan-kawan mulalah dah bergurau, alah Kori, kau masuk je Islam, best, dia kata. Saya pun tak apalah. Jadi
pada satu hari saya dah rasa saya dah bosan, saya dah tak tahu apa saya nak buat. Pada malam tu saya nekat, sebelum tidur saya berdoa. Walaupun masa tu saya belum Islam lagi, saya berdoa. Saya kata doa saya simple je. Ya Allah, walaupun saya ni masih kafir, berilah saya petunjuk. Sekiranya Islam ni adalah pegangan saya sampai saya mati, berilah saya petunjuk. Tertidur. Dan tidur tak lama masa tu saya mimpi. Tapi dalam masa yang sama saya sedar. Dia panggil yaqaza. Saya sedar. Separuh mimpi, separuh sedar. Saya nampak satu cahaya sangat terang masuk dalam bilik saya. Biasa kalau kita mimpi orang yang pakai jubah, kita nampak semua kan, daripada atas kepala, rambut semua sampai ke bawah, jelas. Tapi kali ni saya berbeza sebab saya tak nampak. Saya cuma renung di dadanya. Saya rasa, ya Allah, kenapa suci sangat dan kenapa rasa macam seronok sangat. Ini baru nampak kat dada je ni. Nampak kepada bayangan tersebut ya. Kat dada je. Saya, ya Allah, kenapa seronok sangat lah. Biasa kalau kita mimpi benda ni saya takut. Bila saya toleh di mukanya, satu cahaya yang sangat terang. Tapi terang tu bukan memedihkan mata. Terang tu yang rasa yang kita nak tengok lagi cahaya tu. Nampaklah mata tu sikit, hidung sikit, mulut tu sikit. Tapi tak nampak muka tau. Tak nampak rupa siapa. Tak nampak rupa dia siapa. Lepas tu dia senyum kat saya. Ya Allah, senyum tu lah yang bawa saya ke syurga 3 saat. Bila saya sampai di syurga, saya masa tu saya tak tahu lagi apa tu syurga. Saya cakap, ya Allah, kenapa tempat ni cantik sangat dan tak ada orang. Sangat cantik. Saya tak tahu macam mana saya nak uraikan. Lepas tu saya pun sedar, lain macam mimpi ni kan. Tak pernah saya rasa setenang macam ni. Sebab bila saya tengok muka dia, saya rasa tenang tau. Jadi saya fikir balik, semalam aku doa. Teringat doa tu sebelum tidur tu ya. Rasanya yang ini ikut apa yang Allah nak tunjuk kat saya. Lepas tu saya pun telefon kawan saya, kawan baik saya. Saya cakap, Ji, datang rumah aku dalam pukul 9. Ada satu projek besar ni, nak jumpa klien. Okey, memang pun sampai. Saya telefon 2 orang sebenarnya. Satu lelaki, satu perempuan. Jadi sampai kat rumah saya, dia kata, ni meeting kat mana? Kat Jalan Ipoh. Konon-kononnya. Saya pun cakap, ini kau bawa kereta, aku tunjuk jalan. Sampai kat Jalan Ipoh, pusing, masuk dekat parking. Ini parking. Kenapa masuk parking buat apa? Ni projek aku lah ni. Projek besar lah ni. Masuk dalam. Sampai kat dalam, saya tanya kat kaunter dekat mana yang boleh saya jumpa ustaz. Dia kata pergi kat tingkat 4. Jadi sampai kat tingkat 4, saya cakap saya nak jumpa ustaz. Dia kata nak untuk buat apa? Masuk Islam. Kawan saya kat belakang tak dengar lagi. Jadi dia pun panggil lah seorang ustaz. Nama dia Ustaz Amran. Ustaz Amran tu datang. Dia kata, ni kenapa? Saya nak jumpa ustaz sekejap. Saya ada hal nak bincang dengan ustaz. Kita masuk dalam bilik, dia kata. So kawan-kawan saya pun duduk kat tepi. Dia tanya, kenapa ni? Saya kata saya nak masuk Islam. Dia cakap, betul ke ni? Betul lah, saya cakap. Saya dah bersedia dah, dia kata. Baik. Dia pun jelaskanlah 2-3 perkara lah. Apa itu Islam dan apa rukun Islam tu semua. Lepas tu dia kata dah bersedia. Okey, kita ucap 2 kalimah syahadah. So dia pun baca. Saya pun ikut. Lepas dia 2 kalimah syahadah, ustaz tu tanya, apa nama Islamnya? Yang bestnya dekat rumah nama saya Nazri.
Kat rumah kat mana? Masa kat rumah lah. Masa setiap hari memang dipanggil Nazri? Tak, dekat rumah masa nak pergi pekim ni, kan, bila masa dah masuk, orang kata masuk Islam kena tukar nama, dia kata kan. So okey, nama saya Nazri. Dia terfikir lah ni Dah nama terfikir Nazri. dah. Selepas ucap 2 kalimah syahadah, Ustaz tu tanya apa nama Islam. Adam Korili bin Abdullah. Pacul dari mulut secara tak sengaja. Saya sendiri terkejut ni. Mana datang nama ni? Kan kat rumah Nazri, tiba-tiba Adam Korili bin Abdullah. Alamak. Yelah Ustaz, itulah nama saya. Itulah nama saya. Dia kata alhamdulillah. Lepas tu dia pun baca doa tu sebelah. Bahkan yang 2 orang yang ikut tu, apa riak wajahnya ketika Terkejut. Dia terkejut. Dan seorang menangis, biasalah. Lepas tu Ustaz kata, ni datang masuk Islam sebab nak kahwin ke? Kahwin? Bila saya nak kahwin kata? Kan? Itu yang kat sebelah tu, yang teman tu, itu penari saya. Sebenarnya saya panggil diorang ni untuk jadi saksi. Kan saya nak masuk Islam. Dia kata, ingatkan nak kahwin. Biasa orang masuk Islam nak kahwin. Itu bukan saya Ustaz. Saya belum fikir nak kahwin lagi. Ya, alhamdulillah. Lepas tu dia kata okey, dia pun terangkan lagi sekali apa tu rukun Islam dan apa itu lagi satu panggil apa, rukun Islam, rukun iman. Rukun iman itu semua. Lepas tu dia kata Adam, harap-harap Adam jadi seorang Muslim yang soleh. Amin. Dan belajarlah betul-betul dan carilah guru, dia kata. Saya insya-Allah Ustaz, saya akan cuba. Saya pun balik. So bila saya balik kat rumah, kawan saya kata ni kenapa tiba-tiba macam ni, dia kata. Tiba-tiba nak masuk Islam. Kan? Saya kata tak tahulah, sebab saya dah lama mencari, saya pun tak tahu apa yang saya nak sebenarnya. Apa yang dicari pun tak tahu. Apa dicari pun tak tahu. Jadi saya sebenarnya Islam ini dah lama dalam hati saya. Saya dah kira macam nak kata nak masuk Islam awal tak berani sebab saya belum minta izin daripada keluarga. Kena minta izin sebenarnya. Lepas tu saya curi-curi bagi salam dekat Fazanawi, mak angkat saya. Dia kata, Adam, kau jangan bagi salam kat depan orang ramai. Kan, orang tak nak jawab salam kau sebab kau berislam. Mak jawab tak apa. Kan, mak faham. Tapi insya-Allah mak doakan satu hari kau akan masuk Islam. Hasil doa semua kawan-kawan semua, alhamdulillah saya pun dah ucap 2 kalimah syahadah. Tarikhnya bila? Tarikhnya saya masuk Islam 13 hari bulan 7 2007. Dah 5 tahun kurang lebih. Alhamdulillah. Itu detik-detik ya, macam mana kata orang tu, surprise. Saya kata nak buat kejutan. Memang sajalah nak buat kejutan. Ataupun memang saja apa sebenarnya yang bila kata orang tu dalam tempoh 38 tahun mencari, kata orang tu kembara mencari iman itu. Kemudian Allah temukan dengan hidayah itu, cahaya hidayah itu ke dalam hati. Dan nak tahu juga apa yang menyebabkan yang meronta-ronta dalam hati ni. Kori masuk Islam. Dan itu kita tunggu dulu jawapan tu ya, bagi anda yang di luar sana yang ingin terus serta sama-sama berinteraksi dengan Adam Kori kita, boleh hubungi kami di talian di 0362051500, juga menerusi Facebook juga kami letakkan ruangan untuk anda letakkan komentar anda di sana, ucapan dan segalanya insya-Allah akan kita kongsikan menerusi radio, dan juga di SMS kita tekan Ikim jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan balik kepada soalan saya tadi ya, apa yang menyebabkan hati ni meronta-ronta, ataupun ada apa perasaan sebenar ketika nak mengucapkan kalimah syahadah dan membuat keputusan untuk memeluk agama Islam tu? Okey, salah satu sebabnya macam saya cakap tadi, saya suka dengan orang mengaji. Saya suka dengan orang baca Al-Quran. Dan macam biasa sebelum masuk waktu kan biasa surau atau masjid akan ada mengaji. Ya, betul. Itu salah satu sebabnya. Dan lagi satu sebabnya saya suka tenung dekat Kaabah. Tenung dekat Kaabah, gambar? Saya suka tengok Kaabah. Walaupun saya belum Islam masa tu.
Dan tahu itu Kaabah. Tahu tu Kaabah. Dan kiblat untuk umat Islam. Tahu. Masa tu saya tak tahu itu kiblat untuk umat Islam. Saya tahu itu Kaabah sebab saya campur dengan orang Melayu. Lepas tu saya tanya apa itu. Dia kata itu Kaabah. Lepas tu dia kata itulah tempat yang kita dah selalu sembahyang. Dia kata macam itulah dia kata. Lepas tu pada satu hari sebelum yang saya doa malam tu, saya tenung Kaabah tu agak lama. Tiba-tiba macam Kaabah tu macam memanggil-manggil tau. Dia ibarat macam datanglah sini tempat kira macam tempat yang sangat-sangat suci. Dia kata. Jadi saya rasa macam terasa ni. Biasa saya tenung Kaabah tak adalah macam ni. Kenapa hari ni lain pula kan? Ya. Jadi saya pun nekat, InsyaAllah satu hari kalau saya masuk Islam, inilah tempat pertama yang saya nak pijak, yang saya nak pergi. Alhamdulillah 8 bulan selepas tu saya daripada saya dah boleh saya lepas saya baca 2 kalimah syahadah, saya pergi Fardhu Ain. Saya belajar macam mana nak solat. Sebab saya tahu itu penting. Dan saya nak sangat solat. Saya pun pergilah belajar dekat rumah limpahan kasih dekat Puchong. Saya pun belajar macam mana Fardhu Ain. Saya cakap dengan ustaz tu, ustaz ajar saya macam mana nak solat dulu. Yang lain mengaji tu semua baca Quran, biarlah nanti dulu. Saya Kenapa nak sangat solat masa tu? Sebab Ustaz Amran bagi tahu saya solat adalah tiang agama, dia kata. Kita kena solat 5 waktu, dia kata. Jadi saya pegang apa yang ustaz tu kata. Jadi saya pun terus pergi belajar dekat rumah anak yatim tu. Jadi saya terharu sangat. Ada 3 ustaz yang ngajar saya. Sangat-sangat bersabar, sangat baik. Saya tak tahu macam mana saya nak cakap dengan baik. Sebab yang satu datang ajar saya macam mana baca Fatihah. Yang seorang ustaz lagi ajar saya macam mana nak baca Tahiyatul awal dan akhir. Lepas tu yang seorang ustaz lagi pula ajar saya macam mana nak baca Qul Allah dengan Qul Anas. Sangat bersabar. Walaupun saya ni tak boleh sangat. Dia kata tak apa, relax bro, dia kata. Relax bro. So alhamdulillah dalam sebulan saya boleh hafaz semua, daripada Fatihah 2 surah dengan tayat awal sampai habis. Alhamdulillah saya boleh hafal semua. Alhamdulillah. Jadi dalam sebulan tu ustaz kata tak apa, kau dah boleh balik minggu depan. Alhamdulillah kau dah boleh solat. Tapi jangan lupa kena amalkan. Alhamdulillah. Lepas tu bila saya dah dapat solat tu semua, saya doa pertama saya kata, ya Allah, berilah saya petunjuk sekali lagi untuk saya ke Mekah. Untuk saya menunaikan umrah. Doa ni sampai doa 8 bulan. Alhamdulillah Tuhan bagi saya petunjuk. Dan kebetulan pula masa tu Amy Search nak pergi umrah. So saya kata Amy Search kebetulan masa tu saya tengah shoot satu drama ni. Lepas tu Amy Search ada dekat lokasi. Masa tu Nabila Huda ada bersama saya masa syuting. So saya nak pergi kat Amy, saya takut. Yalah dia rockstar kan. Jadi saya terfikir, saya cakap, ya Allah, macam mana saya nak tanya Amy ni. Sebab saya nak minta kalau dia pergi boleh tak saya join bersama dengan dia. Tiba-tiba lepas saya doa macam tu, orang lain semua pergi, tinggal ada seorang. Inilah masanya. Peluangnya kan. Inilah masanya. Saya terus pergi kat sana. Assalamualaikum Mak Amy. Dia pandang saya, nak jawab tak nak jawab ni? Saya kan? Salam. Dia kata, ya Abang Amy, saya dah masuk Islam. Waalaikumsalam. Sebab saya tak kenalkan diri kan. Saya cakap, Abang Amy, dengan Abang Amy nak pergi umrah, boleh saya nak join ke? Terus dia terus dia offer. Alhamdulillah. Dia cakap, saya nak join, tapi saya tak tahu macam mana. Tak apa, ikut je Abang Amy. Nanti Abang Amy beritahu macam mana seterusnya, dia kata. Okey. So besoknya Abang Amy telefon. Dia kata okey, bajetnya masa tu 7,800 sebab nak bagi ziarah dekat Jordan tu semua. Tiba-tiba dalam 2 minggu dia kata tak jadi, kita cuma pergi Masjidil Haram Mekah dengan Madinah.
Sebab yang rombongan yang kali ini dia pergi sebab nak kejar 40 waktu bersama jemaah dekat Madinah. Cuma kita ada 4 hari saja untuk buat umrah dekat Masjidil Haram. Jadi okeylah macam tu, walaupun bayarlah duit untuk tu semua. So sebelum nak pergi tu kat sini banyaklah dugaan, macam-macam dugaan saya dapat dengan macam mana kata, tiba-tiba solat tahiyat awal lupa, blank, tak tahu apa nak buat. Lepas tu saya terus baca, saya terus selawat, alhamdulillah dapat balik. Lepas tu biasalah saya dengan kerja, dengan penat siang pagi tu semua, alhamdulillah sampai tiba masanya Amin kata okey, Amin kata okey, kita lusa kita nak pergi dah. Okey, so saya pun kata, ya Allah, kau pun mudahkanlah umrahku ini, dan sepanjang aku di sana kau pun mudahkanlah segala ibadat solatku. Sampai ke sana alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Sampai ke Masjidil Haram. Perasaan ketika mula-mula menjejakkan kaki ke tanah haram? Menggigil. Menggigil. Saya betul-betul menggigil. Saya minta izin, saya kata, ya Allah, sekiranya kau izinkan aku menjejak kakiku ke Masjidil Haram ni, kau berilah aku petunjuk. Alhamdulillah, sampai dekat Masjidil Haram, sampai masuk dalam, sampai dapat minum air zam-zam, berdoa tu semua, nampak sikit je Kaabah. Oh, itu Kaabah Selama ni nampak gambar daripada kecil ni. Bukannya dia tak, kan kita masuknya Masjidil Haram, dia yalah, maksudnya ni dah betul-betul ni real ni. Sebelum ni saya nampak gambar aje. Lepas tu ini betul ke ni? Ni nampak ujung ni dekat sikit ni. Sampai je betul-betul nampak sebiji Kaabah, hati saya berdebar, pum, menangis. Saya tak tahu kenapa saya tiba-tiba saya boleh menangis. Lepas tu ustaz tu toleh, biasa semua datang sini menangis. Risau. Dia pun berdoa. Dia doa, dia sendiri menangis. Dia sendiri cakap, saya datang 9 kali saya doa, 9 kali saya menangis. Confirm saya menangis, dia kata. Tak apa, dia kata, jom kita buat umrah dulu. So dia pun beritahu kita macam mana nak baca doa, macam mana nak niat untuk tawaf. So tawaf lah 7 pusingan, lepas tu solat 2 rakaat, lepas tu pergi isi air semua cukup. Alhamdulillah, saya dapat umrah yang pertama. Lepas tu kata, ya Allah, saya tak nak balik sekejap boleh tak? Dia tak boleh dah, pukul 3 pagi. Kena balik dekat ni untuk berehat, besok nak masuk solat subuh. Okey, balik. Sepanjang saya dekat Masjidil Haram, alhamdulillah saya sangat senang dan rasa sangat tenang. Saya lupa dah apa dekat Malaysia. Kan, saya cuma ingat kat situ. Lepas tu sampai dekat Madinah untuk menunaikan 40 waktu bersama jemaah. Alhamdulillah, hari kedua saya dapat masuk dekat Raudah. Sebab sana kan susah nak masuk. Sebelum masuk, ustaz tu kata, masuk Masjid Nabawi, bagi salam kepada Rasulullah. InsyaAllah Rasulullah akan jawab. Kita pun buatlah apa yang dia suruh. Saya pun cakap, ya Rasulullah, izinkanlah saya masuk Raudah. Dapat masuk. Semua solat 2 rakaat tu semua, sunat tu semua. Masa tu mungkin rezeki saya kot. Dia ada satu tempat tu di mana Rasulullah selalu mengaji kan dengan budak-budak. Kursi itu masih ada lagi Rasul duduk. Saya betul-betul depan kursi. Saya dapat solat 2 rakaat doa tu semua. Yang bestnya, hari ketiga saya dapat solat betul-betul dekat makam Rasulullah, menghadap kepala Rasulullah. Saf kedua. Saf pertama rupanya. Solat kedua, saya tak nak balik. Saya tak nak makan. Saya duduk kat sana selawat, saya berzikir tu semua. Saya pun cakap lah, Ya Rasulullah, saya teringin sangat nak bawa isteri saya datang jumpa Rasulullah. Saya tak tahu sebab saya tak ada jodoh, saya tak ada siapa lagi. Saya cakap, izinkanlah saya, kalau saya dah kahwin nanti, saya nak bawa isteri saya untuk jumpa Rasulullah. Balik lepas solat asar tu semua, dan malam tu dapat mimpi. Saya pendekkan cerita. Saya tiba-tiba saya ada macam dekat satu tempat ni yang sangat tenang, air yang sangat jernih. Biasalah bila kita tengok air,
kita akan fikir ini kalau ada ikan kan cantik. Seekor ikan putih dah datang menghala kat saya. Oh, ada ikan. Toleh, ini kalau ada sauk. Sauk, ada sauk. Kita pun sauk. Lepas tu dengar kawan saya kata, Adam, harga abang-abang kita dah hanyut. Saya pun letak ikan tu, saya pergi sauk lah abang-abang saya. Patah balik, ikan tu adalah, saya pun sauk ikan saya. Azan dah berkumandang. Macam biasa solat tu semua. Alhamdulillah balik pada umrah. Selepas 2 minggu, saya rasa sangat masih fresh lagi dalam kepala otak saya. Masa saya solat, saya nampak lagi Kaabah tu dekat depan saya. Tapi sepanjang saya menunaikan umrah, alhamdulillah, apa yang Allah bagi ujian saya dekat Malaysia, dekat sana, memang saya rasa saya tak dapat nak explain macam mana dia punya seronok. Dan saya menangis sebab saya dapat solat saf pertama di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Dan bila cakap tentang pengalaman dan sebagainya, nak tahu juga antara cabaran-cabaran yang ditempuhi oleh saudara Adam kita sepanjang kata orang tu sebelum memulai agama Islam dan selepas memulai agama Islam. Tapi kita nak dengar juga rakan kita nak raikan juga di waktu-waktu ini daripada rakan kita daripada Pulau Pinang, Encik Abdul Manan kita di talian. Kita nak dengar pendapat beliau atau juga ucapan mungkin daripada Encik Abdul Manan kita. Silakan Encik Abdul Manan. Manusia muda remaja especially lah, mereka semua ingin jadikan artis. Sebab artis ni sebenarnya satu kemuncak dalam kehidupan orang, glamour dan seterusnya, kemewahan, luxury dan seterusnya. Tetapi kawan kita dah jadi artis dan dia telah tinggalkan kehidupan artis dia untuk memeluk agama Islam. Dan juga apakah perbezaan dia dah masa dia di Islam tu dengan kehidupan dia dengan artis tadi, dengan keglamoran dengan artis tadi. So apa perbezaan dan apakah yang dia dapat sebenarnya daripada kenikmatan masuk agama Islam? Jazakallah. Sebab banyak remaja sekarang ni banyak nak jadi artis, nak jadi macam lah. Jadi dia telah tukar dia punya laluan dia kepada agama Islam. Jadi saya minta pun dia menjelaskan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Adam dulu pun kalau boleh diimbas kembali, wataknya sangat antagonis. Saya ingat. Dan tak meninggalkan, saya rasa tak meninggalkan dunia lakonan, saya rasa. Belum lagi kot. Belum sampai waktunya lagi. Dan mungkin kalau kita boleh ceritakan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi sebelum dan juga selepas memulai agama Islam sendiri, dan bagaimana penerimaan keluarga sendiri. Dugaan macam biasa, semua manusia dapat ujian dan dugaan daripada Allah SWT. Dan bagi saya, setiap ujian tu Allah pilih pada hamba yang betul-betul ada kemampuan untuk menerima ujian itu. Allah tak bagi ujian kepada orang yang tak mampu. Betul. Jadi bagi saya, meningkatkan Allah bagi ujian kepada seorang hamba itu untuk meningkatkan darjatnya. Pada ni akan datang, insya-Allah. Tapi bagi saya, pada remaja-remaja di luar sana, untuk jadi seorang pelakon ataupun menjadi seorang artis, sebenarnya sementara je. Kita tak boleh bawa sampai bila-bila. Saya sebenarnya bukan bangga sangat saya menjadi artis. Saya tak ada pilihan. Kalau saya belajar tinggi ataupun saya pandai, kalau saya sekolah tinggi atau saya pandai belajar, mungkin saya tak pilih artis. Sebabnya kalau kita, sebab artis ni tak ada, orang kata apa, tak ada jaminan di masa hadapan sebenarnya. Kalau kita belajar tinggi, kita belajar pandai-pandai, kita rajin, insya-Allah ada masa depan yang terjamin. Kalau kita dapat kerja. Dan nikmatnya masuk Islam adalah bila kita dapat solat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Itulah nikmatnya masuk Islam. Dan ujian bagi saya sebelum masuk Islam dan selepas masuk Islam, sebenarnya saya hamba yang dipilih oleh Allah. Jadi ujian saya tak banyak sangat sebenarnya dari segi sudut keluarga. Sebab selepas saya balik pada umrah, semuanya berjalan dengan lancar. Keluarga saya terima dengan hati terbuka. Adik-beradik saya, abang saya, semua tak ada masalah. Tak ada yang satu yang marah saya ataupun bergaduh dengan saya, tak ada.
Alhamdulillah. Jadi bagi saya, ujian sebelum saya masuk Islam biasa tak banyak, sebab bila masa saya sebelum Islam, apa pun saya boleh buat, apa pun saya boleh makan, apa pun saya boleh minum, dengan siapa pun saya boleh bercampur. Tapi bezanya bila kita dah masuk Islam, kita kena tahu apa tu hukum haram, halal dan haram. Dan kita kena jauhkan apa yang Allah tak suka. Betul. Kita kena dekatkan apa yang Allah suka. Betul. Jadi kita buat apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka, kita berzikir, kita beristighfar, kita solat 5 waktu, bangun solat malam. Itu yang semua yang Allah suka. Jadi bagi saya, kelebihannya masuk Islam ini ialah, inilah bezanya. Bila kita berdoa, Allah terima doa kita, Allah dengar rintihan kita. Sebenarnya Allah suka dengar kita merintih. Dia suka dengar kita macam berdoa pada Allah, meminta-minta. Itu dia, alhamdulillah kan, kata orang tu, setiap perjalanan manusia ni berbeza-beza ya. Itu antara liku-liku yang dihadapi. Kata orang tu, Allah tak berikan semuanya benda yang sama, ya, betul. Berbeza. Ya, betul. Dan kalau kita nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook, sebenarnya ramai ya yang memberikan kata-kata semangat, kata alhamdulillah, syukur, daripada Aminah Nordin, Hajar Samian, Azri Iskandar, ramai sebenarnya yang mengucapkan tahniah. Semoga Adam Khori selamat di dunia juga akhirat, selamat menjadi saudara baru, dia kata ya, alhamdulillah. Dan semoga istiqamah juga, tak ketinggalan. Dan nak tahu juga di hujung-hujung ni, nak tahu juga ada tak antara adik-beradik itu yang turut sama mengikut jejak dalam 10 orang itu? Kalau adik tadi dah belajar Alif Bata masa kecil, dah besar bagaimana? Dia habis kat Alif Bata je lah. Saya hidayah tu milik Allah. Hidayah tu milik Allah. Cuma saya nak berkongsi dekat sini, saya ada seorang adik lagi yang kami terputus hubungan masa kecil. Ya. Selepas 36 tahun baru saya jumpa balik. Selepas masa saya masuk Akademi Fantasia. Dan dia hubungi saya balik. Dan saya tahu dia seorang Islam. Alhamdulillah. Kan lihat Allah beri hidayah tu dan jalan yang berbeza ya. Alhamdulillah. Banyak kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan. Mungkin sedikit dalam kurang lebih 1 minit ini, kata-kata akhir daripada Adam sendiri untuk rakan-rakan pendengar kita di luar sana, untuk saudara kita yang Islam ataupun yang bukan Islam lagi, yang mungkin dah nak memeluk agama Islam ni, masih tercari-cari. Apa kata-kata semangat untuk rakan-rakan kita di luar sana? Kata-kata semangat saya daripada mulanya, insyaAllah kita, yang penting kepada orang yang bukan Islam, kalau nak peluk Islam, biarlah kita peluk Islam kerana Allah Ta'ala, bukan kerana kawan dan bukan kerana sesiapa. Sebab di akhir nanti kita tak nak menunjuk jari kepada sesiapa. Dan sebelum kita peluk Islam, kita kajilah dulu apa itu Islam. Dan kajilah dulu apa yang kita nak. Jadi biarlah kita peluk Islam kerana Allah Ta'ala, seperti saya peluk Islam kerana Allah Ta'ala, bukan kawan, bukan sesiapa. Dan kepada yang orang Islam, takutlah pada Allah. Jadilah manusia yang takut pada Allah, ikutlah perintah Allah. Itu yang saya boleh kongsikan kepada Alhamdulillah. peminat. Kata orang tu ring